Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih Allah. Sekali lagi kita dipertemukan dalam rumahnya ini dalam pengajian kuliah subuh kita membicarakan bab ziarah ke alam barzah. Hari ini saya akan bersama tuan-tuan membincangkan tajuk ziarah kubur menggunakan rujukan buku kitab Di Balik Tabir Kematian yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Secara umum, ziarah kubur itu dianjurkan untuk mengingati kematian dan sebagai pelajaran. Secara umum, kita disarankan untuk menziarahi kubur. Tujuannya mengingati kematian dan sebagai pelajaran. Ziarah kubur orang-orang yang soleh itu juga dianjurkan demi mendapatkan keberkatan dan sebagai pelajaran. Rasulullah SAW pernah melarang ziarah kubur, tetapi selepas itu beliau mengizinkannya. Ini kita nak kena syarah bab ni. Ya, ziarah kubur orang soleh itu dianjurkan untuk mendapatkan keberkatan dan sebagai pelajaran. Dalam bab keberkatan atau bahasanya tabaruk ini, ramai orang salah anggap. Mereka beranggapan ziarah kubur orang yang soleh ini nak bertabaruk dengan kuburnya. Ini silap. Ya, sehingga ada yang mengambil tanah, ada yang mengusap-usap batu nisan orang yang mati tu. Ya, walaupun orang tu orang soleh, kita kenal dia orang alim waktu hidup, tapi sekiranya kita buat satu perkara yang bertentangan dengan apa yang digariskan syarak, maka ini satu perkara yang silap. Ya. Maksud tabaruk ataupun keberkatan kat sini ialah kita mengambil ibrah atas kehidupannya. Apakah yang diamalkan, apakah yang dia ajarkan pada kita, maka kita ambil ibrah pengajaran daripada situ. Itulah tabaruk, keberkatan. Bukan hanya pergi kat kubur mengusap-usap batu nisan sambil berkata, Tok Guru, Tok Wali, tolong perkenankan hajat saya menginginkan demikian, saya berhajat demikian. Maka ini salah. Sebab berlaku dalam Nusantara kita, ya, perkara-perkara begini. Jadi ini ada satu hal yang hendaklah kita jauhkan kerana bimbang akan jatuh ke lembah syirik. Ya. Boleh ambil tabaruk pada orang soleh dengan cara mengambil keberkatan hidup dia. Itu maksud dia. Ya, waktu hidup Tuan Guru ni mengamalkan sunnah-sunnah begini, kita ambil. Itu je keberkatan. Ya. Dulu Nabi pernah larang ziarah kubur. Kenapa Nabi larang ziarah kubur? Kenapa dulu masa mula-mula Islam muncul, Islam mula nak berkembang, Nabi larang ziarah kubur? Tapi selepas Islam dah mula kukuh, dah kuat, baru baginda mengizinkannya, sebagaimana riwayat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian daripada ziarah kubur, tapi sekarang kamu ziarahlah, sebab hal itu dapat mengingatkan kalian pada akhirat. Hanya saja jangan kalian mengucapkan kata-kata yang keji, yang batil. Hadis Ahmad. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah dulu melarang kerana apa? Kerana Nabi bimbang perbuatan jahiliah. Sebelum Islam, masyarakat jahiliah itu melawat atau menziarahi kubur dengan mengatakan satu benda yang keji. Mengeluh, dia cakap benda-benda yang atau tidak ada manfaat pada ahli kubur, kata-kata kosong. Ini benda yang Nabi elakkan.
Dia bimbang kalau Nabi benarkan benda itu berlaku, meratap, meraung dalam perkembangan Islam, Nabi bimbang itu jadi sumber hukum. Takut-takut nanti orang kata zaman kita ni, tengok dulu Nabi pernah bersama dengan orang-orang yang ziarah kubur, ada orang meratap, ada orang meraung, Nabi diam saja. Maka itu hukumnya harus. Kita bimbang berlaku begitu. Dan Nabi SAW pun melarang. Makna kata jangan ziarah kubur. Hantar jenazah balik. Tak payah kita pergi tengok kubur ke apa ke. Sehingga Islam dah kuat, barulah Nabi benarkan. Kerana waktu itu orang Islam dah semakin berilmu, semakin kuat imannya, mereka ziarah kubur untuk mengingatkan hal-hal kematian dirinya. Menziarahi kubur untuk mengambil pelajaran. Menziarahi kubur untuk berdoa, memohon Allah Ta'ala ringankan azab, mengampunkan dosa si mati. Itu antara kaedah dia. Rasulullah SAW pernah menziarahi ke makam ibundanya. Nabi pernah ziarah makam Siti Aminah, ibundanya. Belum pernah baginda dilihat menangis seperti hal itu. Waktu itu baginda bersabda, aku diizinkan berziarah, namun tidak diizinkan memohon ampun bagi dosanya. Riwayat Muslim. Ini ada beberapa perkara yang mana kita nak sentuh. Nabi ziarah kubur ibundanya Siti Aminah. Nabi kata, aku diizinkan ziarah namun tidak diizinkan mohon ampun bagi dosanya. Kenapa Nabi dilarang minta orang ampunkan dosa ibunya? Kerana apa? Bab pertama yang kita nak kena tahu bahawa pertama Nabi nak bagi orang apa, satu asbab ataupun sumber hukum pada kita, tak boleh mendoakan pada orang yang bukan Islam sesudah dia mati. Itu pertama. Maknanya ibunda Rasulullah, sebelum Rasulullah menjadi Rasul, sebelum Islam ada, maka dia belum Islam. Maka sebab itu Nabi jadikan sebagai sumber. Maknanya jangan kata, Nabi dulu doakan ibunda lah, ibu dia bukan Islam pun. Maka jadi hukum bagi kita pula. Kalau kata orang mu'alaf masuk Islam, ibundanya meninggal, ayah dia meninggal, kita boleh doakan pula. Salah. Tapi yang kedua, hujah ulama pula mengatakan bahawa Nabi buat demikian sebagai pengajaran saja. Adapun kedudukan ibunda dan ayahanda Rasulullah SAW tentulah kedudukan yang terpuji. Kan? Maknanya tak perlulah kita bahaskan habis ibunda Rasulullah kat mana? Adakah dalam neraka kerana dia belum Islam? Itu kita tak boleh bahaskan. Makna kata itu terserah pada Allah Ta'ala. Pada sangkaan baik kita mengatakan bahawa tentulah kedudukannya yang mulia. Kita begitu. Adapun Nabi melarang, makna kata tidak mendoakan kepada ibunda itu kerana nak memberikan satu asbab hukum pada kita. Supaya orang bukan Islam bila meninggal dunia tidak boleh kita mendoakan dia, meskipun yang mati itu adalah kaum keluarga kita sendiri. Tak boleh kalau bukan Islam. Ini sabit kepada ayat 113 surah At-Taubah. Tidak boleh bagi mana-mana Nabi ataupun orang-orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata bagi mereka orang musyrik itu tempatnya di neraka. Maka ayat ini turun ketika mana Rasulullah SAW berhajat untuk mendoakan bapa saudaranya. Siapa bapa saudara Nabi? Abu Talib. Abu Talib ni yang jaga Nabi, yang lindung Nabi, tapi sayangnya tak sempat beriman. Dia meninggal dalam keadaan kufur. Ketika penghujung usianya, dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah pujuk Abu Talib. Wahai Abu Talib, wahai bapa saudaraku, ucap la ilaha illallah. Kalau pakcik masuk Islam, saya jamin tempat pakcik dekat syurga, kata Nabi. Abu Jahal di sisi yang sama juga, ada juga Abu Jahal. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad ni. Kau kena kekal dengan agama nenek moyang kita. Setelah dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib kata, wahai Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyangku. Dan akhirnya Abu Talib wafat dalam keadaan tidak sempat beriman. Dia meninggal dalam keadaan kufur. Maka sedih tak Rasulullah? Rasulullah SAW tentu sedih. Kenapa sedih? Sebab yang meninggal ni bukan orang lain, pakcik dia, yang jaga dia daripada kecil, yang didik dia, yang melindungi dia daripada segala ancaman musuh. Orang-orang Mekah, Quraisy ketika itu tak berani sentuh Nabi sebabkan pakciknya ada. Punyalah hebat pakcik dia ni. Tapi sayangnya pakcik dia ni
wafat dan tidak sempat untuk beriman pada Allah Ta'ala. Nabi sedihlah, kecewa kan, sebab tentulah tempatnya itu bukan tempat yang baik, iaitulah bukan syurga, tentulah neraka. Lalu Nabi SAW pun kata kat tepi kubur, tepi mayat pakciknya itu, wahai pakcik, aku berjanji pada Allah Ta'ala akan memohon keampunan Allah untuk ampunkan dosa-dosa pakcik. Mohon Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa pakcik. Dia berdoa supaya Allah ampunkan dosa-dosa pakciknya. Sedangkan pakciknya itu belum beriman, mati dalam keadaan kufur. Maka turunlah ayat yang kita katakan tadi, yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 113, ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum keluarganya sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Maka bila turunnya ayat itu, Nabi menghentikan hajatnya. Maknanya tidak jadi doa kepada Abu Talib. Ini sumber hukum kepada kita bahawa tak boleh doakan pada orang kafir yang meninggal dunia. Ya, maka ayat yang kita bacakan tadi, hadis yang kita bacakan tadi, riwayat Muslim, aku diizinkan ziarah ibuku, makna kubur ibunya, namun tidak diizinkan untuk memohon ampun bagi dosanya. Bukanlah nak meletakkan kedudukan ibunya itu dalam kedudukan yang hina, tidak, tapi sebagai satu sandaran pada kita, orang bukan Muslim, bukan Islam, tidak boleh didoakan walaupun kaum keluarga sendiri. Maka beginilah cantiknya Islam. Rasulullah nak tunjukkan pada kita tentang kedudukan ibundanya, terserah pada Allah Ta'ala. Tak perlu kita katakan, oh ibu Nabi di neraka, wa iyazublah min zalik. Itu satu benda yang dianggap sebagai perkara yang keji, menghina keluarga Rasulullah SAW. Baik, Ibnu Abi Mulaikah berkata, pada satu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha pulang dari kubur. Aku bertanya, daripada mana kamu wahai Ummul Mukminin? Aisyah pulang daripada kubur. Lalu dia menjawab, dari kubur saudaraku Abdul Rahman. Maknanya Aisyah baru ziarah kubur Abdul Rahman, saudara kandungnya. Aku bertanya, bukankah Nabi melarang kita ziarah kubur? Dia menjawab, ya, tapi kemudian baginda memerintahkannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Maknanya kata Nabi pernah melarang, tapi sekarang benarkannya. Ya, maka ini menjadikan satu hadis, satu pegangan kepada kita harus untuk menziarahi kubur, bahkan sunat jika kita datang menziarahi kubur dengan membuat perkara-perkara yang disunahkan. Akan tetapi hal ini tidak boleh dijadikan pegangan untuk mengizinkan kaum wanita pergi ke kubur, sebab mereka biasanya menyebut kata-kata keji di atas kubur, sehingga kebaikan mereka menziarahi kubur tidak boleh menolak keburukannya. Dalam perjalanan menuju kubur pun mereka tak boleh menghindar dari perbuatan membuka aurat dan memperlihatkan kecantikan dirinya, dan ini adalah dosa. Padahal ziarah kubur itu sendiri hukumnya sunnah. Jadi keduanya sangat bersimpangan. Maknanya pada dasarnya orang perempuan ini sebaiknya tidak perlu pergi ziarah kubur, kerana bimbang. Orang perempuan ini tempatnya di rumah. Kalau dia keluar, maka akan menonjolkan dirinya. Maknanya Islam ini sungguh cantik. Bukan hal-hal yang dikatakan pergi ke pasar, pergi ke bersosial, pergi berjalan cuti itu saja ke. Bahkan pergi ke kubur pun menjaga imej Islam itu sendiri. Yakni orang perempuan Islam kena jaga, sampai nak ziarah kubur pun kalau boleh janganlah. Sebab apa? Kerana bimbang akan menimbulkan fitnah kepada dirinya, ya, melihatkan kecantikan dirinya pada orang ramai. Begitulah Islam menjaga orang perempuan, mengangkat martabat orang Islam, orang perempuan. Ya, memang tidak salah. Akan tetapi hal ini memang tidak salah bagi seorang wanita keluar rumah dengan tetap berpakaian sopan yang tidak mengundang tatapan mata laki-laki, tapi dengan syarat ia harus berdoa secukupnya saja dan tak boleh bicara panjang lebar di atas kubur. Tapi secara hukumnya orang perempuan boleh juga ziarah kubur, tapi jangan terlalu panjang lebar. Dia lama sangat kat kubur tu, daripada pukul 8 pagi sampai tengah hari. Ini tak boleh, ya, sebab dia akan menjadi tatapan orang lain. Orang perempuan ni tempatnya tersembunyi. Orang perempuan ni adalah aurat, yakni yang perlu disembunyikan.
Ya, kalau duduk lama-lama kat kubur pun tak boleh lama, apatah lagi dekat tempat-tempat lain terbuka. Kat mall, dia terlalu lama sangat daripada pagi sampai ke petang, melainkan dia kerja kan. Ataupun kita terlalu publishkan dirinya. Kalau kita ada anak perempuan, kita ada isteri, kita ada orang tua kita, maka kawal diri mereka, jangan terlalu postkan diri mereka di media sosial. Hari ni orang tak malu dah kan. Dekat dalam diri, dekat dalam dunia sebenar ni jaga diri, tapi kat media sosial bergelek sakan, tonjolkan diri. Tengok Islam jaga orang perempuan. Nak pergi kubur pun nak lindung diri dia daripada dilihat orang. Ini kan pula kita secara terang-terangan buka kat diri kat media sosial kan. Ambil gambar yang tak menutup aurat, bergelek sana sini, ya. Banyak benda yang kemungkaran yang berlaku di akhir zaman ini. Sebab tu kita tak heran, ya, konsert-konsert hiburan baru ni apa, bilis apa yang datang dekat Bukit Jalil tu kan, ramai dalam kalangan orang Islam kita juga pergi sana. Sebab apa? Benda ni dah jadi barah dah dianggap sebagai normal dalam masyarakat kita. Normal lah tu, tak ada apa pun kan. Dianggap macam alah hiburannya takkan tak boleh. Perkara normal yang dalam keadaan tak baik ni lah, bila kita biasakan, akhirnya akan menjadi satu benda yang mendatangkan kemungkaran Allah. Wa iyyazubillah min zalik. Kita takut, ya, takut azab Allah tu datang. Dia bukan datang pada mereka saja, pada kita, pada orang beriman, pada orang yang beramal soleh, keseluruhannya habis, tidak terkecuali walaupun seorang pun, semua terkena. Allahu akbar. Abu Zar dan Hu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuril kubur tazkuru bihal akhirah wa'silil mauta fa inna mu'alajah jasadin khaw mau'izatun balighah wa salli ala janaiz. Di sini ada dua makna. Pertama, uruskan jenazah, mandikan jenazah, kita boleh muhasabah diri. Besok kalau aku mati pun orang akan uruskan aku macam ni juga. Kita akan tengok orang yang mati ni anggapan diri kita. Ya, itu istilah mati sebelum mati. Sebelum kita mati, kita beranggapan kita dah mati. Maka akan datangkan muhasabah pada diri kita untuk menjadi mukmin yang lebih baik. Ya. Yang kedua, pelajaran yang sangat berharga kepada orang yang memandikan jenazah ini ialah ada kalanya Allah Ta'ala menunjukkan apa yang berlaku pada mayat. Menunjukkan keadaan mayat itu. Dia tak berlaku macam kita tengok dalam filem, dalam movie, dalam buku mastika yang tuan beli dulu. Tak ada. Kalau orang tu orang yang jahat, mati dalam keadaan berdosa, maka muka dia tu terjelil, dah ada macam tu aja, semua orang nampak. Tidak kan. Biasa dalam filem, dalam movie, dalam drama macam tu kan. Kalau orang tu orang jahat, muka dia hitam macam terbakar, kesudahannya sampai kesudah, semua orang nampak muka dia macam tu. Tidak. Dia akan berlaku sekali imbas. Sekali imbas tu bagaimana? Sekali imbas, kita buka kain tu, tengok mayat tu dalam keadaan tersenyum kan. Senyum yang luar biasa. Bukan senyum biasa mimik mulutnya. Senyum yang kadang-kadang nampak lesung pipit dia. Senyum kan. Ya Allah, mayat tu tersenyum. Nak tunjuk ke orang lain, tengok mayat tu dah kembali ke muka asal. Maknanya itu pelajaran yang berharga. Allah bagi kita peluang untuk melihat keadaan sebenar mayat tu. Ada juga mayat yang kadang-kadang berubah rupa dia. Kenapa mayat ni teruk sangat muka dia ni? Kenapa muka dia macam terlalu hitam, badan dia putih, tapi kenapa muka dia begini? Nak tunjuk ke orang, cuba cam balik mayat ni, buka balik kain, tengok mukanya dalam keadaan yang sempurna, muka asalnya. Maka Allah tidak akan mengaibkan orang, melainkan kita sendiri yang buka aib kita. Maknanya pada mayat pun Allah tidak akan buka aib dia, melainkan Allah bukanya untuk memberi pelajaran pada orang-orang yang Allah pilih. Tak semestinya tukar mandi. Kadang-kadang orang yang datang ziarah sahaja pun, jangan terus tengok muka. Ni antara tips dia. Ya? Tengok daripada kaki dulu. Kaki dia, kemudian sampai ke pinggang, sampai ke bahagian tengkuk dia ni, sabar dulu. Kita selawat, istighfar, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, baru buka muka, kain yang tutup muka dia tu. Barulah apa yang berlaku pada mayat, kita tak terkejut. Kalau kita buka terus muka dia, sekali terjelil lidah dia, kita melihat, terkejut kita. Itu jadi macam demam panas yang kita panggil sebagai badi mayat ke apa ke. Ya, badi mayat ini ialah satu benda yang berlaku kerana dua perkara. Pertama, kerana benda-benda mistik, gangguan makhluk halus,
Ya, kita nampak terbayang-bayang kerana lemah semangat kita. Sebab itulah kalau kita nak ziarah orang meninggal dunia, kalau kita jenis lemah semangat ataupun tak lemah semangat pun, maka disunahkan untuk kita ruqyah diri kita dulu. Bacalah Fatihah 3 kul, ayat kursi, Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, pagar diri kita dulu. Itu caranya, ya. Yang kedua, dalam hal badi mayat ini kerana unsur-unsur bab kesihatan. Sebab tu Nabi kata, bila kamu ziarah jenazah, bila kamu uruskan jenazah, maka bersihkanlah diri kamu. Disunatkan mandi sebelum kita buat kerja yang lain. Kita bimbang kalau-kalau pada mayat itu mungkin ada kuman ke, mungkin ada perkara-perkara yang kotor ke. Kalau kita tak bersihkan diri, benda tu merebak kat badan kita, kuman ke apa-apa yang kotor tu, maka mungkin pada diri kita ni okey, sistem imun badan kita kuat, tapi pada anak kita kat rumah yang kecil-kecil, yang baby tu mungkin tak kuat. Jadi demam panas kat dia. Kita pun kata, ini awak lah ni tak mandi tengok jenazah tadi, kan dah demam budak ni, kena badi mayat. Bukan sebab badi mayat, tapi kerana kita tak menjaga kebersihan diri kita. Sebab tu kena bersihkan diri sebelum sambung kerja-kerja lain. Baik. Kemudian, dan solatlah jenazah. Barangkali hal itu dapat membuat kamu berasa sedih. Sebab orang yang sedih itu ada dalam naungan Allah di akhirat nanti. Riwayat Ibnu Abi Dunya. Makna kata, solatlah jenazah. Ambil peluang kalau dengar pengumuman solat jenazah bila? Pukul 10 pagi nanti. Datanglah kalau kita ada masa. Sebab dia akan buat kita rasa sedih. Kerana kita melihat jasad yang telah dikafankan depan mata kita. Kita boleh andaikan diri kita yang telah dibaringkan depan tu. Rasa sedih. Allahu Akbar. Hadirkan rasa sedih itu dalam diri kita. Seolah pengharapan kita saat kita dibaringkan. Apa kita harap pada Allah? Apa kita harapkan? Ya Allah, berikanlah aku, ya Allah, kematian yang baik, ya Allah. Kita minta, ya Allah, jauhkanlah aku, ya Allah, daripada azab kubur. Kita minta. Itu pengharapan kita. Kalau si mati itu berharap demikian, maka kita sebelum mati kena harapkan demikian juga. Sebab kita tak tahu besok kita mati macam mana keadaan kita. Maka haraplah yang baik-baik ketika solat jenazah. Ya Allah, ampunkanlah si mati ini, ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan dia, ya Allah, dengan penuh pengharapan. Sebab itulah solat jenazah ini disarankan, diuruskan ataupun diimamkan oleh anak-anak lelaki atau saudara lelaki dia. Sebab bila anak lelaki, saudara lelaki ataupun keluarga dia yang jadi imam, maka dia punya pengharapan tu lebih tinggi, dapat terasa dengan doanya tadi. Kerana yang meninggal ni keluarga dia. Ya Allah, apakah dosa-dosa ibu kami, ya Allah, terimalah segala amalnya, ya Allah. Nangis-nangis kan. Berbeza dengan orang luar. Kalau orang luar jadi imam, dia berharap juga, tapi tidaklah setinggi harapan pada orang yang keluarganya tadi. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Berdoa, berharapan, tapi lebih berharap kepada anak tadi. Yang mana anak tadi tentu akan bersungguh-sungguh lebih nangis-nangis. Ini kita dapat lihat sendiri. Kalau anak jadi imam berbanding dengan orang lain jadi imam, kita boleh lihat sendiri situasi itu. Ya, ketika Rasulullah SAW mengimamkan solat jenazah sahabat, ketika baca doa, Nabi doa dengan penuh pengharapan, dengan penuh sayu, sehingga ketika itu seorang sahabat, saya lupa namanya, yang kata aku dengan Rasulullah dekat sangat, sehingga hujung lengan aku ni bersentuhan dengan jubah Rasulullah, rapat sangat. Jadi aku dengar dengan jelas apa yang Nabi doakan. Maka ketika itu aku mendengar sayunya doa Nabi ni, sehingga aku berharap akulah yang jadi mayat tu. Kerana apa? Kerana melihat kesungguhan Nabi mendoakan kepada orang tadi. Maknanya dia kata, kalaulah aku mati tentu bahagia. Sebab apa? Nabi doakan. Begitulah pengharapannya. Ya. Ibnu Abi Mulaikah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ziarah kubur. Ziarahlah kubur orang-orang yang mati di antara kalian dan ucapkanlah salam kepada mereka serta doakan mereka kerana pada mereka terdapat pelajaran bagi kalian. Ziarah kubur, ucap salam dan doa pada mereka. Doakan mereka. Ya, ucap salam ini mereka dengar, ya, mereka dengar ucapan salam kita. Walaupun kita duduk jauh, kubur nun hujung kat sana, kita lintas kawasan kubur, kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahli kubur misalnya. Bukan orang depan tu je dengar, sampai hujung-hujung kubur tu pun dengar.
Kerana pendengaran ahli kubur itu lebih jelas daripada pendengaran kita yang hidup kat dunia ini. Dan mereka juga menjawab salam kita, cuma kita saja yang tak mendengarnya. Riwayat daripada Nifi', sesungguhnya setiap kali melalui kubur seseorang, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pasti berhenti dan mengucapkan salam kepadanya. Ini salafus salih dahulu kan, sahabat-sahabat Nabi dahulu bila jumpa kubur berhenti ucap salam. Ja'far bin Muhammad meriwayatkan daripada ayahnya bahawa Fatimah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ziarah kubur bapa saudara Rasulullah, Sayyidina Hamzah, pada siang hari. Dia berdoa sambil menangis dekatnya. Makna kata Fatimah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sentiasa ziarah kubur bapa saudaranya, yang menangis, berdoa dan sebagainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya daripada setiap hari Jumaat, niscaya dosa-dosanya diampuni dan ia dicatat sebagai anak yang berbakti. Riwayat At-Tabrani. Ini merupakan sandaran pada kita bila kita ziarah kubur, ya, antara yang disunatkan ialah pada hari Jumaat. Ziarah kubur antaranya. Nescaya dosa-dosanya diampunkan. Kalau anak doakan untuk mak ayah, insya-Allah dosa mak ayah itu diampunkan. Dan anak tadi dianggap sebagai berbakti. Kalau waktu hidup kita tak sempat nak buat baik ke mak ayah kita, tak sempat nak balas jasa mereka, mereka meninggal dunia waktu kita masih mula-mula nak merangkak ataupun masih mula-mula nak bina hidup, tak sempat kita nak baik balas jasa mereka, maka balaslah dengan cara ziarah kubur mereka, doakan mereka. Maka itulah cara anak-anak berbakti, ya. Sebab apa kita katakan ziarah kubur? Tak boleh ke berdoa dekat rumah, lepas setiap kali solat saya doakan mak ayah saya? Sama tak macam saya doakan di tepi kuburnya? Dari sudut doa, insya-Allah sampai, insya-Allah Allah perkenankan doa tu. Tapi dari sudut ziarah, maka lebih afdal ziarahlah. Kerana apa? Kerana ahli kubur dia sangat rindukan kita. Mereka dengar suara kita, mereka mengharapkan kita datang ziarah mereka. Sebab apa? Berlaku pada Rasulullah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zarani bil Madinah muhtasiban kuntu lahu syafi'a wa syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa yang datang ke Madinah dan ziarah ke makamku demi mengharapkan keredaan Allah, maka aku akan memberinya syafaat dan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Riwayat Al-Baihaqi. Nampak? Nabi sendiri pun nakkan kita ni umatnya ziarah kuburnya. Bila sampai ke Madinah, datanglah kubur. Dalam hadis lain Nabi menyebut, barang siapa yang datang menziarahiku ketika aku mati, sama seperti menziarahi aku ketika aku hidup, maka wajib baginya syafaat untukku di akhirat nanti. Kenapa Nabi nakkan kita ni bila pergi Madinah ziarah kubur dia? Kerana Rasulullah rindukan kita, umatnya. Nabi nak kita datang ziarah dia, maka Nabi rindukan kita dan kita juga rindukan Nabi SAW. Kalau Nabi pun taraf yang paling tinggi, paling agung, paling mulia pun rindukan umatnya sesudah dia meninggal dunia, wafat, apatah lagi kalau orang tua kita. Tentu dia juga rindukan pada anak-anaknya khususnya. Maka ziarahlah mereka kerana ia dapat mengubat kerinduan mereka. Ya, dua perkara yang diharapkan ahli kubur, doa dan ziarah. Maka itu juga yang diharapkan kita sesudah kita mati nanti. Bila kita mati nanti, kita harapkan hal yang sama juga. Kemudian disebut Ka'ab Al-Akhbar berkata, setiap hari pasti ada 70,000 malaikat yang turun dari langit untuk mengelilingi makam Nabi SAW. Mereka mengepakkan sayapnya seraya mendoakan beliau. Dan ketika tiba waktu petang hari, mereka naik kembali ke langit dan digantikan oleh sejumlah malaikat yang melakukan hal yang sama. Sampai ketika bumi terbelah, beliau bangkit bersama rombongan 70,000 malaikat yang menghormati beliau. Nabi SAW di dalam kuburnya, maka sentiasa didoakan 70,000 malaikat. Maka kita pun mengambil kesempatan itu dengan hadirnya malaikat-malaikat tadi, mudah-mudahan diangkatkan doa kita, diaminkan kita doa kita, ya. Sebab apa?
Bila siapa doanya diaminkan oleh malaikat, maka doanya itu tidak akan tertolak. Nah, kita doa pada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah sebut, ziarahlah jenazah. Dan doa, bukan Rasulullah SAW menyebut, ziarahlah jenazah. Dan ucaplah yang baik-baik ketika menziarahi jenazah. Kerana ketika itu, malaikat mengaminkan setiap kata-kata kita. Makna kata bila malaikat aminkan kata-kata kita, maka jawablah, bagilah doa yang baik-baik. Nescaya tidak akan hijab oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah kita ziarah si mati, kita cakap yang baik-baik. Dan sebab itulah selepas sesudah solat, maka ada orang yang akan menyebut, apa kita nak kata pada si mati ni? Kita jawab baik. Apa kita nak jawab, apa kita nak saksikan pada si mati ni? Kita katakan baik. Kenapa? Kerana kita nak memberi kesaksian yang baik saja pada si mati. Kesaksian yang baik. Ya, sebab itulah yang akan menjadi doa kepada malaikat juga kepada kita. Amin, amin, begitulah. Ya, jangan kita katakan benda-benda yang buruk meskipun si mati ini seorang yang buruk. Cakap yang baik-baik saja. Baik. Ketika sedang ziarah kubur, seseorang dianjurkan berdiri membelakangi kiblat dengan wajah menghadap ke arah mayat. Si mati akan dihadapkan mengiring ke kanan menghadap kiblat, katakan sana kiblat. Maka kita punya posisi nak ziarah jenazah, ziarah kubur, kita hendaklah menghadap muka mayat. Itu ziarah, membelakangi kiblat, berhadapan dengan wajah si mati. Itu di antara perkara yang disarankan. Tidak boleh mengusap-ngusap, menyentuh-nyentuh atau mencium kubur seperti mana menjadi kebiasaan kita. Usap apa? Batu nisan, pegang. Kerana ia adalah amalan kaum Nasrani. Tak boleh. Ini bukan cara kita. Ya? Kalau kita pegang, sekadar pegang, tak ada maksud apa-apa, tak ada masalah. Kalau pegang merintih, seolah-olah macam kita belai orang yang dah mati tu, ini salah. Tak boleh. Kata Imam Nafiq, lebih daripada 100 kali aku melihat Ibnu Umar mendekati makam Rasul dan berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepada Rasulullah, semoga keselamatan dilimpahkan kepada Abu Bakar, dan semoga keselamatan dilimpahkan kepada ayahku. Kemudian dia pergi. Makna kata, doalah walaupun kubur yang kita pergi itu kubur orang yang mulia. Ibnu Umar, dia doa pada siapa ni? Kubur Rasulullah, kubur Abu Bakar, kubur ayahnya Sayyidina Umar. Tapi dia doakan juga keselamatan kepada ahli kubur itu. Maknanya sunnah bagi kita juga, ya, doakan seseorang walaupun orang kita yakin tempatnya baik. Orang alim, para wali, ya, ulama-ulama yang meninggal dunia, kita ziarah kubur dia, doakan juga. Walaupun kita tahu dia ni orang baik, apa nak doa lagi? Tidak, ya, doakan saja. Riwayat oleh Abu Umamah berkata, aku pernah melihat Anas bin Malik ke makam Nabi SAW. Dia berdiri sambil mengangkat kedua tangannya sehingga aku menyangka dia solat. Lalu dia mengucapkan salam kepada beliau, kemudian dia pergi. Anas bin Malik berdoa, mengangkat kedua tangannya, berdoa di hadapan makam Rasulullah SAW. Perbuatan ini ditegah oleh orang-orang yang menjaga makam Rasulullah di Madinah. Kalau kita angkat tangan, kena halau dekat polis-polis itu. Jalan, suruh kita pergi kan. Makna kata mereka tidak mengamalkan cara begitu. Kalau kita tak angkat tangan lah kalau dia halau. Buat macam itu. Ziarah makam Rasulullah, doa. Jangan kita angkat tangan. Sebab mereka akan halau kita. Kita doa, ya Allah, salawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, pertemukanlah aku denganmu ya Allah. Pertemukanlah aku dengan Rasulullah ya Allah. Ya Allah, hippukanlah aku dengan Rasulullah di dalam syurga yang sama ya Allah. Berdoa. Kita doa pada Allah Ta'ala di depan makam Nabi SAW. Didoakan kita ini, diaminkan doa kita ini oleh 70,000 malaikat ketika itu. Maka jangan kita sia-siakan. Ya? Doa ni bukan kata bagi mereka kita buat syirik kerana minta pada Nabi. Tidak. Kita minta pada Allah Ta'ala. Tapi kita minta kerana keberkatan pada kubur Rasulullah SAW itu. Ya, tabaruk pada kubur Rasulullah SAW yang mana kita tahu bahawa kelilingnya itu ada malaikat-malaikat yang akan mengaminkan doa-doa kita. Doalah sebanyak-banyak yang boleh sehinggalah kita dihalau keluar. Maksudnya begitulah selagi ada kesempatan. Ya? Baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin yazurul qabra akhihi wa yajlisu indahu illa
ta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yakum. Setiap orang yang ziarah ke kubur saudaranya dan duduk dekatnya, nescaya hal itu akan menyenangkan saudaranya dan dia akan membalas mendoakannya sampai orang itu berdiri. Riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya menyebut bahawa kita ziarah kubur ni boleh duduk juga. Ziarah kubur boleh berdiri, boleh duduk. Dan juga dalam kita menziarahi kubur itu, maka hal itu menyenangkan ahli kubur. Macam kita katakan tadi, kalaulah itu ibunya, kalaulah itu ayahnya, tentu dia rasa senang dengan kehadiran anak dia ziarah kuburnya. Sama macam saya selalu syarahkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada ibu ayah yang masih hidup dekat kampung ke duduk jauh dengan kita, maka kita selalu telefon dia, video call, tanya khabar, mak hari ni masak apa? Mak aku jawab, tanya khabar dia dan sebagainya. Sebelum kita tutup, mesti mak ayah kita akan tanya, kau bila nak balik? Kau tak nak balik kampung ke? Hari-hari video call tapi nak juga balik kampung. Bukan sebab apa dia tak jumpa kita, tak nampak kita ke tidak, tapi suasana tu lain, rasa tu lain. Bila dia datang peluk kita, itu lebih nikmati apa, dapat rasa hakikat sebenar kehadiran kita berbanding bercakap melalui telefon. Demikian juga kita pada orang tua kita yang dah mati, kita doakan dia setiap kali lepas solat, insya-Allah doa tu sampai pada dia. Tapi lebih baik bagi kita dan juga dia untuk kita ziarah kubur dia, kerana hal itu dapat menyenangkan dirinya, menghilangkan kerinduan dirinya kepada kita. Ziarahlah kubur mak ayah kita, ya. Dan Sulaiman bin Suhaini berkata, aku pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW. Aku berkata, wahai Rasulullah, orang-orang datang mengunjungimu, mengucapkan salam kepadamu, apakah engkau mendengar salam mereka? Baginda menjawab, ya, dan aku membalas salamnya. Allahu Akbar, kan? Lepas tu kalau kita pergi ziarah kubur Rasulullah, sampaikan salam kawan-kawan kita. Ya Rasulullah, sahabat-sahabatku di Malaysia, sampaikan salam kepadamu. Maknanya nak sebut nama satu susah, kita sebut secara umum. Maka Nabi membalas salam kita. Allahu Akbar, kan? Abu Hurairah radhiyallahu berkata, apabila seseorang melalui kubur orang lain yang dikenalinya, lalu dia memberi salam kepadanya, maka orang lain itu akan menjawab salamnya dan mengenalinya. Dan jika dia melalui kubur orang lain yang tidak dikenalinya serta mengucapkan salam kepadanya, maka orang lain itu akan menjawab salamnya saja, tapi dia tak kenal apa siapa. Kalaulah kita pergi ziarah kubur, assalamualaikum ya ahli kubur. Kubur banyak ni. Walaupun yang duduk tu keluarga kita, ada kawan-kawan kita, jiran kita yang pernah berjumpa dengan kita waktu dia hidup, maka dia dengar suara apa tahu, oh ini orang ni si Fulan ni datang ziarah kubur ni. Dia tahu kita, walaupun kita kedudukan kita dengan dia jauh. Tapi kalau kita ziarah kubur yang asing bagi kita, tempat lain, assalamualaikum ya ahli kubur, kita kata, maka orang-orang kubur tu menjawab salam, tapi dia tak tahu siapa dia ni. Tak apalah, dia bagi salam. Begitulah anggapannya, ya. Dan seseorang daripada keluarga, ini panjang, anak kita nak ceritakan secara rumusannya bahawa ziarahlah kubur kerana ia dapat mengingatkan kita pada hal-hal akhirat, kematian kita, dan juga mendatangkan kebaikan pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan juga kepada kita juga sebagai satu ibrah pengajaran, besok pun kita akan mati, dan kita harapkan orang yang hidup waktu kita mati nanti dapat ziarah kita juga setelah kita meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita hidup ini, buatlah sunnah sebanyak mungkin, berikan contoh ini kepada anak-anak kita. Pergi kubur, bawa anak-anak sekali, supaya bila kita meninggal dunia, anak-anak kita mencontohi apa yang kita buat, supaya dia ziarah kita, dia bawa pula cucu-cucu kita. Demikianlah menjadi kepada generasi yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekarang ini dapat kita sampaikan pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah pagi ini saya ada kursus pengurusan jenazah di surau PPR Intan Baiduri. Ya betul, PPR Intan Baiduri, Kepung. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kelapangan, boleh ke sana mengikuti kursus pukul 9 sampai pukul 1 petang, insya-Allah. Ya, insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.